Tak saya rasa yang ni dia buat sumbang. Sebenarnya dia boleh nyanyi. Sebab ramai je yang masuk yang tu. So, kami berdua ni yang pening kepala nak bagi macam mana. Sebenarnya kita melihat daripada kejujuran dan keikhlasan. Program Sumbang Suara ni adalah sebuah program hiburan semata-mata. Dan dia bukan untuk menyakiti hati sesiapa, tetapi ia adalah sebuah program yang ikhlas daripada mereka-mereka yang tidak boleh menyanyi, tetapi ada kemahuan, ada keinginan menjadi seorang penyanyi. Dan pastinya yang hantar hantar video untuk menjadi seorang penyanyi dalam untuk menyumbangkan suara mereka dalam ni, pastinya mereka ni semuanya sumbang belaka. Jarang kita jumpa satu program yang minta hantar sumbang. Selalunya kita nak dengar penyanyi yang bagus-bagus. Tapi ini adalah satu program yang memberi peluang kepada mereka-mereka yang berkemahuan tetapi tidak berkemampuan. Tidak ada kebolehan untuk menjadi penyanyi. Dan saya sebagai wakil netizen yang digelar Tok Tizen dalam tu bersama dengan Hazama, bersama dengan Kak Lina Pompom. Kita judgekan ataupun kita mengadili melalui daripada kepoyokan diorang ni. Pertama, confident level diorang. Kita judge juga dengan effort diorang. Apa diorang buat, adakah sekadar menyumbangkan suara atau dia ada buat video dia buat video klip dia sendiri. Ada di antara mereka ni yang kreatif, yang sangat kreatif, yang sangat confident. Jadi ini yang membuatkan itu menjadi sebagai satu hiburan yang ikhlas dan jujur daripada penyumbang-penyumbang suara ni. Saya menganggap ia pun sebagai satu program lawak juga sebenarnya. Mana ada orang buat program sumbang suara ni kan, nak mencari penyanyi sumbang. Jadi saya pun ini salah satu challenge jugalah untuk saya. Di luar kotak pemikiran saya terima untuk challengekan lagi apa yang saya nak bagi sebenarnya ni. Apa yang sebenarnya saya nak taburkan sesuatu di sini. Jadi saya ambil challenge ini untuk bersama-sama dengan Lina Pompom, sama dengan Hazama. Tapi kejadian ini sangat best sebenarnya. Untuk buat album tu mungkin tidaklah. Tetapi saya ada, kami lah bertiga ada mencetuskan idea untuk membuat untuk meminta TV3 buatkan satu konsert akhir untuk finalis. Maknanya untuk juara-juara mingguan. Jadi kita rancangkan kalau boleh kita persembahkan pada satu hari nanti apabila program sumbang suara ni dah totally nak dihabiskan. Jadi di situ kita kumpulkan semua pemenang mingguan ini. Di setelah kita tengok apa akan berlaku. Saya rasa pasti pecah perutnya. Kalau untuk direkodkan dalam album, saya rasa mungkin payahlah kau nak beli. Bukan kata dia orang tak boleh. Bukan kata dia orang tak boleh, tetapi bukan bidang dia orang kan. Jadi lebih baik kita plankan seperti konsert sumbang suara. Jadi orang yang mana mengikuti program sumbang suara ni, dia akan tahu, dia akan menunggu untuk dia orang berhibur secara itu. Mungkin itulah. Itu pun kita tengah pujuk lah kalau TV3 nak buat. Okay. Alright, thank you. Saya rasa semua episod ni dia dalam satu episod tu ada lima kontestan. Di antara 5 ni pasti memang pemenang ada seorang tu. Pemenang itu yang paling pecah sekali. Jadi saya susah nak cari siapa yang paling best, siapa yang tak paling best. Setiap episod tu ada pemenang-pemenang dia tersendiri. Kalau tak percaya kita tengok malam ni. Yes, kena tengok. Saya dah tengok first episode. Memang kelakar, best. Pemakaran adalah 100% daripada kami. Kami berdua sebenarnya. Zama dengan saya yang akan memberi markah. So Kak Lina Pompom dia akan buat penggulungan. Dia akan pom dia.
kami berdua ni yang pening kepala nak bagi macam mana. Sebenarnya kita melihat daripada kejujuran dan keikhlasan peserta itu sendiri. Kalau kita nak bagi markah kepada penyanyian, bukan mereka. Sebab kita mencari seorang penyumbang suara, bukan penyanyi. Jadi melihat daripada effort yang mereka buat melalui video klip diorang sendiri, dan ada apps yang tertentu yang diorang gunakan dengan prop yang tertentu. Jadi di situ permarkahan akan diberi lebih daripada mereka yang hanya sekadar letak kamera di depan dan sumbangkan suara. Permarkahan lebih kepada effort sebenarnya. Betul. Sebab macam Hazamah pernah cakap kan, kena jujur, tak boleh nak buat sumbang untuk nak menang dalam program ni kan. Boleh nampak kalau boleh. Kita boleh nampak kalau orang tu berpura-pura sumbang. Sebab kita pun tak tahu, kat situ saya dengan Tok Wee ada sepakat macam yang Tok Wee saya rasa yang ni dia buat sumbang. Sebenarnya dia boleh nyanyi sebab ramai je yang masuk yang tu. So ini yang menyukarkan kita sebagai juri ni, kita nak scan mana yang paling jujur ni. Itu problem untuk cari pemenang setiap minggu ni. Datuk and Hazamah, bagaimana you all nak bagi komen untuk memastikan komen itu tak menyinggung perasaan peserta dan penonton juga. Sebab tadi Hazamah pun dah cakap agak risau tak komen yang boleh menyinggung perasaan. Tapi sebenarnya kita mula-mula pun risau juga ni macam mana nak cakap ni. Tetapi bila kita memberi satu komen yang pada peringkat awal, lepas tu siapa pemenangnya kita akan telefon immediately. Lepas kita tahu dia ni pemenang, terus team akan call dia orang dan kita bercakap balik dengan apa yang kita komen tadi kan. Rata-rata semuanya okey, semuanya best. Sebab dia orang tahu, dia orang hantar suara dia orang ni memang sumbang. Memang untuk kena bahan. Tapi ini bahan yang secara ikhlas lah, bukannya kita bahan sampai melampau kan. Memang dia orang tahu dia orang tak boleh menyanyi, tetapi dia orang mahu menunjukkan bakat dia orang. Ini satu program yang saya rasa memberi peluang kepada semua orang untuk menunjukkan mereka ni punya bakat, ada bakat nyanyian ataupun bakat buat lawak ataupun bakat apa saja. Kadang-kadang dia orang boleh tak nyanyi, tetapi kita melihat video tu, dia ni boleh melawak lah. So kita gunakan lawak itu untuk kita bahan secara berhemah lah. Tapi kalau kita komen kasar pun, kita mau komen pada matlamat yang kita nak, itu suara sumbang tu. Sebab bagi saya, siapa yang dah hantar video untuk masuk program suara sumbang ni, diorang sebenarnya dah ready untuk kena yang teruk tu. Sebab memang program ni cari yang paling teruk tu. So memang takkan ada pujian-pujian sangat lah. Kalau pujian pun pujian yang paling teruk lah. Tapi tak adalah sampai kita melanggar sensitivity yang ni lah. Kita jaga dan kita masih dalam, kita jaga juga lah. Betul. So kiranya sepanjang episod akan ada 5 video persembahan peserta lah yang ditayangkan, betul Betul. Ya. Okay, so kiranya persembahan, diorang buat persembahan di rumah dan diorang hantar video untuk diadili macam tu? Ya. Dia tak kisah dia rumah ke. Ada satu uncle tu dia buat kat taman bunga. Kat mana tak tahu. Dia hantar je. Tetapi yang uncle ni, dia ni asalnya dia biasa pergi dangdut kot. Dia nyanyi. Dia boleh nyanyi. Saya tu cakap, ini bukan program untuk uncle ni kan. Patutnya program pergi ke program apa yang hotel-hotel masih berbisa. Patutnya dia akan pergi ke program-program yang lain lah. Dia boleh nyanyi, tapi dia punya effort shoot dia punya video, tak tahu siapa yang kawan-kawan dia ambil ke atau anak dia ambil kan. Di taman bunga. So memang best lah. Saya rasa dia orang ni memang semua mahu menunjukkan bakat mereka lah. Sebenarnya apa soalan saya nak jawab tadi tu? Saya dah lupa dah. Sorry. Saya nak jawab tadi tu. Okey, sebenarnya program ni lebih kalau lebih hidup kalau ada orang kata peserta tu depan mata kita sendiri kan. Tapi oleh kerana kita dalam PKP ni, so kita memang program tu masa kita syuting tu kita memang ikut SOP betul-betul lah. Kita pakai mask apa benda tu semua. Sebab tu kita pakai video. Kalau tidak sebenarnya kita lebih prefer kalau orang yang nyanyi sumbang tu depan-depan kita orang. Tapi oleh kerana PKP ni kita buat masa ni, saya rasa
season first ni, kalau ada season kedua lah, kita pakai video, harap season kedua ni kita dapat bagi live, mungkin itu kita lagi dapat konten yang lebih live lah. Ada lah Alina season kata 100 episod. Season pun ada kata 100 episod. 100 episod kan. Banyak lagi. Sabar, banyak lagi. Ellie banyak hosting program sekarang. So untuk sumbang suara, apa kelainan yang you portray dalam program ni? Kelainan dia best sangat di mana selalunya kalau kita jadi host, kita macam betul-betul macam professional, macam tu kita ikut skrip betul-betul kan. Tapi kali ini kelainan dia, kita macam sembang kat kedai kopi dek. Sembang dengan Tok Tizen dan juga Abang Tizen, dan kita melihat performance yang tidak itu. Dan kita orang macam kita sembang, relax, macam tu memang sangat enjoy. Jadi itu sebabnya kita nak ketengahkan dekat sini di mana rancangan sumbang suara ni lain daripada yang lain, sebab selalunya kalau nak masuk program TV, nak masuk program nyanyi, kita kena nyanyi perfect, tak boleh sumbang. Tapi kali ini kita tak ada masalah. Cloud tu sumbang tu tak ada masalah. Yang penting kita nak tengok confident level rakyat Malaysia. Itu yang kita nak. Kata 100 episod deh. Betul, 100 episod Okay. Bagaimana pengalaman bekerja dengan Datuk Awi dan Hazama untuk program ini? Memang best. Kita orang macam hari-hari kita orang happy. Masuk je set kita orang dah happy dah. Dan macam seronok. Saya sendiri pun, Kak Ina sendiri pun nak pergi kerja pun excited sebab Kak Ina kata apa benda hari ni aku nak ketawa ni kan. Jadi memang enjoy lebih-lebih lagi dapat bekerja pula dengan Tok Tizen, dengan Abang Tizen. Jadi memang Kak Ina selesa sangat sebab kita pun masing-masing kepala lebih kurang sama, semua cloud dek. Kita budak keramat. Budak keramat dek. Budak keramat. Hadiah untuk pemenang mingguan, hadiah wang tunai kan. So setiap minggu ada seorang pemenang. Itu sahajalah so far ni tak ada grand pemenang ke apa. Sebab kita cuma shoot untuk 13 episod dulu dan setiap episod ada seorang pemenang. Pemenang dapat hadiah setiap pemenang dapat hadiah RM500. Cash. Tu je. Kalau tengok daripada peserta sebanyak dah 13 minggu 13 episod kan, ada tak yang yalah kalau kita nak cakap bakat nyanyian mungkin tidak di situ, ada tak yang berbakat dari segi apa orang panggil komedi dan boleh diketengahkan untuk pergi jauh? Memang ada. Sebenarnya diorang ni kan dalam diorang tak ada, diorang ada package tau, walaupun diorang tak ada kelebihan dalam bidang nyanyian, tapi diorang ada kelebihan dekat bidang yang lain di mana diorang punya stumble. Lagi satu yang paling best diorang supporting. Lagi satu kalau nak tekankan dekat sini, program ni bukanlah kita nak ketawakan diorang sebab diorang tak boleh nyanyi, tidak. Kita nak tengok diorang punya level confident. Kadang-kadang kita ni sikit-sikit malu. Jadi kita nak sekarang ni rakyat Malaysia di mana mereka kena yakin walaupun diorang tak ada bakat, tapi diorang punya bakat confident tu yang menang sebenarnya. Tapi kita memang gelakkan diorang pun Kak Lina. Memang gelak sebab dia percaya buat kita happy, buat kita rasa kelakar. Tapi yang menang diorang punya confidence level. Diorang tak malu walaupun kita ketawa. Nampak tak? Anda semua jangan lupa saksikan Sumbang Suara bermula malam ini dek. Setiap hari Ahad jam 10.30 malam hanya di TV3. Mampus. Itu yang satu. Saya nak ucapkan selamat happy birthday to you pada TV3. Tahniah diucapkan dah masuk ke 37 tahun dek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to TV3. Happy birthday to you. Macam tu. Okey, jangan lupa saksikan program Sumbang Suara yang bermula pada 30 Mei 10.30 malam di TV3. Gandingan saya sebagai Bang Tizen, Kak Lina Pompom sebagai Sis Tizen dan Tok Wee sebagai Tok Tizen. Dan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk TV3 yang ke-37 pada 1 Julai ini. Bermakna TV3 dengan saya sebahaya lah 37. 1 Jun. Okay, kepada semua jangan lupa saksikan Sumbang Suara 10.30 malam di TV3 setiap hari Ahad. Rancangan best. Alright, pada TV3, selamat
menyambut ulang tahun yang ke-37 pada 1 Jun nanti. Semoga anda terus berjaya dan berjaya. Sumbang yang bikin bimbang ni lah, ya. Itu bukan semua orang boleh buat tu. Program ni dahsyat dah kat Bom. Dah tak macam suara sedap tak sedap dah ni. Sepatutnya kau menyanyi bukan bergaduh ni. Saksikan Sumbang Suara setiap Ahad 10:30 malam hanya di TV3. TV3 rangkaian